Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada sahabat panel Brother Fai, iaitu Iskandar Zulfakar. Beliau ni adalah seorang guru dan juga seorang penulis kisah-kisah seram yang berasal daripada Pulau Pinang dan sekarang mengajar di Hulu Langat, Selangor. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam keberkatan Tuhan. Buat pendengar beragama Islam, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pada tahun ini kita menyambut Aidilfitri. Sambutan kali ini mungkin agak berbeza lah kan. Apapun, tradisi membuat kuih raya tetap ada untuk setiap kali lah menjelang perayaan. Saya yakin sebelum menjelang raya, wanita dah mula bertungkus lumus untuk membuat kuih raya. Manakala golongan lelaki macam saya ni tengah tunggu je nak makan kuih. Apapun, buat anda yang ada buat kuih lebih tu, bolehlah post ke rumah saya, nanti saya bagi alamat. Baiklah, malam ni saya nak siarkan kisah yang dihantar oleh seorang pembaca kepada saya melalui DM. Beliau kongsikan kisah benar yang dialaminya di kampung. Semalam ada seorang pembaca memberitahu saya bahawa kejadian mayat bangun semula selepas dilangkah oleh kucing hitam pernah berlaku di kampungnya. Saya pun meminta beliau jika boleh beliau kongsikan kisah itu, dan saya meminta izin beliau untuk siarkan kisah itu dengan anda semua, dan beliau izinkan. Kisah ni sangat menyeramkan walaupun ringkas. Setelah membaca kisah ni, cuba anda bayangkan anda sedang berada dalam situasi tersebut. Menggeletar ketakutan lah jawabnya. Namun nama kampung tersebut serta nama beliau saya rahsiakan. Ini adalah permintaan beliau sendiri demi menjaga aib semua pihak. Kisah ini juga tidak dihebohkan dulu. Biasalah, orang dulu-dulu sangat beradab sopan. Mereka sengaja tak nak heboh demi menjaga aib semua pihak. Malangnya, sikap masyarakat kita hari ini tidak sebegitu. Masyarakat kita hari ini sikit nak viralkan, sehinggalah kita lupa bahawa perbuatan kita ni mampu mendatangkan keburukan. Kisah yang pembaca saya kongsikan adalah berkaitan dengan kejadian mayat bangun semula di kampungnya satu ketika dulu. Memang seram ni. Kebiasaannya dalam filem-filem Melayu selalu ditayangkan babak mayat bangun semula setelah dilangkah oleh kucing berwarna hitam. Tak sangka benda ni memang betul pernah terjadi. Saya beritahu awal-awal, kejadian anis begini memang tak mustahil boleh berlaku. Saya beritahu ni sebab saya memang tahan sabar je dengan spesies palatau ni. Ada setengah spesies palatau ni buat-buat pandai dalam dunia mistik, walhal jahil. Kalau bawa dia pergi sesi uji nyali, mesti terkencing dalam seluar lah. Banyak sebenarnya spesies palatau ni. Saya pasti dan pasti spesies ni akan cakap. Kejadian ini tipu saja. Spesies ni memang cakap saja pandai. Kalaulah mereka berada dalam situasi ni, barulah tahu nak terkencing dalam seluar. Sebab takut. Apapun, kejadian yang pembaca ceritakan ini memang betul-betul seram. Cuba anda bayangkan, anda sendiri yang berada dalam rumah si mati untuk menziarahi si mati, dan tiba-tiba jenazah tu bangun depan anda. Apa perasaan anda? Berikut merupakan kisah pembaca tersebut. Kredit kepada beliau, saya hanya kongsikan saja. Assalamualaikum. Seperti dijanjikan, kisah ni berlaku pada tahun 1973. Masa tu Mok Teh dengan Mok Ngoh
Mok Teh dengan Mok Ngoh saya kecil lagi. Mok Ngoh umur 9 tahun, Mok Teh 6 tahun. Mok Teh dengan Mok Ngoh adik-beradik mak. Mak anak sulung, Mok Ngoh kedua, Pok Teh ketiga, Mok Teh keempat dan Mok Tam kelima. Rumah arwah Aki dekat saja dengan rumah arwah moyang. Arwah Wan dah meninggal masa Mok Tam kecil lagi. Jadi mak dengan adik-beradik saya duduk dengan arwah moyang sebab arwah Aki dulu masih masuk hutan memerangi komunis. Malam kejadian, Mok Teh dan Mok Ngoh tidur rumah arwah moyang masa tu. Dalam jam 11 malam, ada orang datang ketuk rumah, beritahu arwah moyang ada orang kampung meninggal. Arwah moyang lelaki bersiap-siap. Arwah moyang perempuan kejut Mok Teh dengan Mok Ngoh, ajak ikut sekali. Mok Teh pelik. Kenapa tak hantar balik rumah saja? Sebab rumah arwah Aki beberapa meter saja daripada rumah arwah moyang. Lalu berjalanlah mereka dalam gelap dengan ditemani cahaya pelita. Rumah orang yang meninggal dekat-dekat kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan tu menempatkan kubur orang yang membuka kampung kami. Besar kuburnya. Sampai saja di rumah orang yang meninggal tu, orang masih tak ramai lagi. Maklumlah, dah tengah malam, ramai yang dah tidur. Arwah moyang lelaki masuk ikut pintu depan. Arwah moyang perempuan, Mok Teh dan Mok Ngoh masuk ikut pintu belakang. Rumah orang dulu tinggi-tinggi belaka. Masa sampai di sana, adalah dua tiga orang sedang mengaji. Yang lain ada duduk di beranda. Yang perempuan sesetengahnya di dapur. Tengah-tengah malam, tiba-tiba Mok Teh nampak kucing hitam atas gelegar rumah. Kalau siapa yang pernah duduk rumah kampung yang tak ada siling, mesti tahu macam mana gelegar tu. Kucing hitam tu jalan sampai ke bucu rumah dan kemudian terus terjun atas jenazah dan langkah 2 kali dekat jenazah. Tapi yang pelik, Mok Teh tak nampak kucing tu keluar ke mana. Masa itulah juga jenazah bangun semula. Orang yang berdekatan, apa lagi, ramai yang pakat terjun ke tanah walaupun rumah tinggi. Mok Ngoh pun ikut sama terjun ke tanah. Mok Teh tidak. Dalam sibuk-sibuk tu, Mok Teh dengar ada orang azan dan kemudian jenazah kembali seperti asal. Naiklah semula orang dan orang yang berjaga ramai-ramai sampailah ke pagi. Risau perkara yang sama berlaku lah kan. Orang tua-tua dulu tak bercerita pun dengan orang lain sebab menjaga aib. Takut ada yang fikir bukan-bukan lah. Bila dah lama Mok Teh dengan Mok Ngoh dah besar, barulah mereka cerita. Orang lama-lama pun rata-rata dah meninggal dunia masa tu. Al-Fatihah untuk semua yang sudah pergi meninggalkan kita. Inilah cerita dia. Pendek je cerita dia. Mesti anda akan tanya saya, bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Saya pun sebenarnya kurang pasti sebab walaupun kejadian seperti ini sering disebut oleh orang dulu-dulu, namun pada hari ini dah tak berlaku lagi. Satu saja yang perlu kita tahu, setiap kejadian yang berlaku tu adalah atas izin Tuhan. Tuhanlah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Boleh jadi juga ini merupakan permainan syaitan saja untuk menyesatkan golongan manusia. Kita pun tak dapat nak pastikan sama ada yang melangkah mayat tu betul-betul Maaf saudara, ada gangguan siaran tadi. Okey, kita bersambung balik ya. Kita pun tak dapat nak pastikan sama ada yang melangkah mayat tu betul-betul kucing ataupun tidak. Betul tak? Satu lagi, jangan dipersoalkan ilmu orang dulu-dulu. Selalunya, apa yang orang dulu-dulu cakap kebanyakannya betul. Anda perasan kan benda ni? Hal ini kerana ilmu orang dulu-dulu ni tinggi, tapi mereka tak adalah bising-bising. Mereka diam aja. Mereka simpan ilmu tu di dada dan bukan untuk dijaja di mulut. Sebab tu mereka tak riak. Cuba bandingkan dengan generasi kita pada hari ini. Ilmu besar anak siput babi pun dah bising pumpang-pumpang.
Belum lagi yang kosong pengetahuan dalam bidang mistik ni. Tapi nak sembang kemas. Golongan macam ni lah yang bakal memberi nama buruk kepada pengkaji alam mistik yang original. Sekian.